Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Saya Ridwan Mustafa kembali bersama dengan anda dan sekarang saya nak kongsikan kepada anda semua ini berkaitan dengan Karnival Inovasi UCS 2023. Jadi dua tetamu akan ceritakan mengenai Karnival Inovasi UCS 2023 ini. Pertama, kita ada Profesor Teknologis Dr. Asma Awal, pengerusi program ataupun Timbalan Rektor Penyelidikan dan Inovasi UiTM Cawangan Selangor. Dan yang kedua, saya sangat berbesar hati bersama Dr. Siti Azmah Jusoh, pengarah program ataupun koordinator pengurusan inovasi, pengkomersialan dan perundingan UiTM Cawangan Selangor. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, Karnival Inovasi UCS 2023. Prof mungkin boleh mulakan dengan sedikit latar belakang sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Karnival Inovasi ini. Silakan Prof. Terima kasih. Pada 14 dan 15 Januari 2023, UiTM Cawangan Selangor, iaitu salah satu daripada cawangan UiTM yang terletak di Selangor, selain daripada kampus induk iaitu UiTM Shah Alam, bakal menganjurkan Karnival Inovasi yang kita kira julung-julung kalilah selepas daripada COVID-19. Dan dari segi keseluruhan karnival ini yang bertemakan inovasi memperkasa ekonomi yang sangat signifikan kepada bagaimana kita nak melihat sasaran kepada penyelidik dan juga komuniti setempat untuk mendapat, kita panggil sebagai return of value kepada komuniti setempat, terutama di Majlis Perbandaran Kuala Selangor. Jadi itulah sebenarnya di antara objektif asal kenapa karnival ini sangat signifikan kepada salah satu Saya suka cita juga memaklumkan bahawa UiTM Cawangan Selangor adalah kampus yang berorientasikan penyelidikan, inovasi, pengkomersialan dan jaringan masyarakat. Jadi kita ada, kita panggil sebagai spektrum yang pelbagai di dalam ekosistem yang lebih tepat. Okey, saya tertarik dengan tema Karnival iaitu inovasi memperkasa ekonomi. Term ekonomi itu digabungkan dengan inovasi. Biasanya kita dengar research and development, tetapi untuk pergi kepada tahap output terakhir iaitu untuk betul-betul menterjemahkan daripada inovasi kepada ekonomi. Kenapa tema sebegini ini dipilih dan bagaimana untuk kita menterjemahkan daripada inovasi itu pergi kepada ekonomi? Kita mulakan dahulu dengan Prof, lepas tu kita pergi kepada Doktor. Pandangan Doktor. Saya setuju. Okey, apabila kita menyebut penyelidikan, kita lihat kepada dari segi permulaan dan pengakhiran. Jadi sebenarnya di dalam spektrum jaringan penyelidikan mesti berakhir dengan pengkomersialan, iaitu penjanaan pendapatan. Maka kita melihat capaian permulaan kepada dapatan itu ialah di tengah tu ada development, dia mesti ada research innovation, and then followed by definitely kita panggil sebagai pengkomersialan lah, and then ekonomi. Jadi janaan itu kami ambil awal dan akhir supaya hasil penyelidikan yang kita akan pamerkan daripada rakan-rakan penyelidik dapat juga dirasai secara terus kepada masyarakat dan juga komuniti yang kita panggil sebagai definitely kita panggil CSR ataupun USR. Mesti kita panggil social responsibility. Akhirnya kita melihat setiap daripada return of investment tu perlu pergi kepada nilai ekonomi lah secara yang kita kata dirancangkan. Dr. Siti, bagaimana Dr. Siti melihat penganjuran Karnival sebegini mampu untuk menterjemahkan daripada inovasi itu pergi kepada ekonomi? Mungkin secara jangka masa panjang kita dapat lihat perkara itu seperti mana yang Prof ceritakan sebentar tadi, tapi dalam jangka masa yang pendek, impaknya bagaimana? Dr. Siti. Okey, terima kasih. Sangat betul sebagaimana yang Prof nyatakan tadi. Ianya perlu bermula juga daripada penyelidikan, itu sudah pasti. Tapi sebelum penyelidikan tersebut bermula, kita kena ada budaya juga. Budaya inovasi tersebut perlu diterapkan. Kalau sebagaimana di negara-negara maju, budaya inovasi daripada awal lagi telah dipupuk dan dididik supaya sentiasa ada pembaharuan produk baru ataupun new invention, orang katakan dari kecil atau besar pun tak ada masalah, asalkan budaya untuk meningkatkan ataupun improve sesuatu produk tu untuk lebih efisien dan unik. Jadi akhirnya dia akan membawa kepada
produk yang lebih baik dan boleh dikomersialkan dan seterusnya untuk menjana pendapatan kepada pada masyarakat dan kembali semula kepada negara. Untuk Karnival 2 hari ini, siapa yang akan terlibat, Doktor? Okey, untuk Karnival 2 hari ini, sebagaimana yang Prof nyatakan tadi, ianya target sasaran kita segenap lapisan masyarakat, bukan sahaja kepada penyelidik-penyelidik di dalam universiti ataupun dalam UiTM itu sendiri. Oleh kerana itu, saya perlu juga highlight pelibatan co-organizer pengajar bersama kita, iaitu pihak MUSTI sendiri yang menjadi penyokong utama dengan membawa agensi-agensi di bawah MUSTI, iaitu Yayasan Inovasi Malaysia, Meranti Makers Lab, pihak Meranti headquarters sendiri juga akan bersama dengan MUSTI dan seterusnya MASTEC, dan tidak lupa juga Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara sendiri yang akan datang. Dan selain daripada itu, kita ada juga Majlis Pembandaran Kuala Selangor yang turut sama membuka booth pada hari tersebut untuk menunjukkan hasil-hasil inovasi mereka sendiri. Di peringkat UiTM Cawangan Selangor, apakah fokus inovasi yang diberikan? Contohnya mungkin dari aspek sains teknologi, mungkin dari aspek komunikasi. Di mana fokus UiTM Selangor? Okey, sebenarnya di UiTM Cawangan Selangor ni ada sebanyak 8 fakulti. Jadi mungkin saya berkongsi juga 8 fakulti tersebut bermula daripada Fakulti Perubatan, Pergigian, Fakulti Farmasi, Fakulti Sains Kesihatan. Jadi ini adalah fakulti yang berteraskan kepada sains dan teknologi. Ini UiTM Puncak Alam lah. Ya, Puncak Alam. Betul. Namanya sekarang UiTM Kampus Puncak Alam. Sebenarnya di UiTM Cawangan Selangor ini ada 5 kampus. Puncak Alam adalah salah satu dan dia merupakan dari segi pentadbiran asasnya di Puncak Alam. Kemudian kita ada juga fakulti yang berteraskan kepada Fakulti Pendidikan, Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan, Fakulti Perakaunan juga di Puncak Alam, kemudian Fakulti Pengurusan Perniagaan. Jadi itu antara fakulti yang memang berada di Puncak Alam, dan ada juga 2 kolej yang selepas penyatuan beberapa fakulti, iaitu Kolej Pengajian Seni Kreatif, sebahagiannya di Puncak Alam, dan satu lagi adalah Kolej Pengajian Seni Bina. Jadi itu 2 kolej sebahagian ada di Puncak Alam. Jadi dia agak besar dengan kapasiti 30,000 pelajar. Maksudnya inovasi itu besar konteksnya. Merentas. Kita panggil sebagai merentas bidang sains teknologi dan sains sosial. Dalam masa yang sama, kita ada 3 lagi pusat kecemerlangan penyelidikan. Jadi dia agak sangat besar spektrum penyelidikan tersebut. Bermula daripada iPromise. iPromise itu adalah kita panggil sebagai Integrative Pharmacogenomic Institute yang banyak memberi fokus kepada kajian COVID, DNA. Kemudian kita ada iPerform, iaitu Institute of Pathology, Laboratory and Forensic Medicine. Maksudnya dengan adanya 2 hospital, iaitu HASA dan juga hospital di Selayang, jadi hasil-hasil kajian mereka tersebut kita pamerkan kepada komuniti industri dan juga komuniti setempat. Agak besar. Betul. Dan satu lagi kita ada Institute of Ataur Rahman Institute for Natural Product. Jadi 3 institut kajian ini dan adanya pusat asasi sains di Dengkel, Puncak Perdana, jadi Teluk Intan, 5 kampus di situ. Dan atas komuniti yang kita kata 30,000 pelajar, sebanyak 3,000 kaki tangan, dan kalau kita lihat kelompok penyelidik Cik Ridwan ada 1,670. Jadi mereka ni kita alu-alukan melalui peruntukan geran dalaman bermula dari 2017 sehingga 2020 mereka pamerkanlah kajian setempat kepada rakan-rakan yang berada di sekitar supaya ekosistem di Kuala Selangor itu, terutama di Puncak Alam itu, dapat melihat apa yang berlaku di dalam kampus. Wow, saya rasa cukup hebat. It's a good platform. Dan salah satu yang saya tahu tentang kampus Puncak Alam ini, salah satu subjek yang baru adalah tentang e-games.
E-game, sudah dimasukkan dalam silibus. Itu merupakan satu inovasi. Kalau dulu mungkin orang kata main game, jangan main game buang masa. Sekarang merupakan salah satu subjek di peringkat universiti. Mungkin saya tambah sikit. Boleh. Sebenarnya bila kita nak tarik komuniti setempat itu di bawah penganjuran program ini, kami ada fun run, jungle trekking. Kita ada program yang mengalu-alukan rakan-rakan komuniti yang ada 30 persatuan penduduk. Kita jemput mereka datang. Silalah masuk kerana inilah masa selepas pasca COVID untuk kita kongsi ilmu inovasi. Okey. Untuk Doktor, sehingga hari ini, siapakah yang sudah pun memberikan confirmation untuk menyertai karnival ini dari segi penyelidikan dan contoh-contoh penyelidikan yang sudah pun bersedia untuk dipersembahkan nanti? Okey, kita sudah dah bersedia dengan persembahkan pendidikan tersebut, iaitu sebagaimana yang Prof nyatakan tadi, ada setiap fakulti pusat kecemerlangan yang disenaraikan tadi akan membuka booth pameran masing-masing dan akan showcase, orang kata signature masing-masing di booth. Dan bukan itu sahaja, penyelidik-penyelidik di bawah COE dan fakulti tersebut, kita akan sediakan persembahan poster pendidikan masing-masing. Jadi daripada geran-geran pendidikan yang diperolehi sebelum ini sudah ada hasilnya, dan pada hari tersebutlah mereka akan berdiri, orang kata persembahkan hasil pendidikan mereka kepada pengunjung-pengunjung dan dapat dilihat secara terus, bukan sahaja kepada masyarakat yang kita nak showcase, kepada industri partner kita yang juga datang pada hari tersebut, dan kepada penyelidik-penyelidik lain, dan juga kepada pelajar-pelajar untuk mereka mendapat inspirasi untuk mereka teruskan selepas belajar. Kemungkinan mereka akan membuat master seterusnya kan. Jadi daripada hasil-hasil tersebut, kita harapkan akan memberi impact bukan sahaja kepada penyelidik tersebut tetapi kepada pengunjung pada hari tersebut. Adakah masih terbuka untuk mungkin penyelidik-penyelidik ataupun graduan UiTM yang sudah mempunyai tesis yang baik dan boleh dipersembahkan research paper tersebut? Kita masih lagi tak ada masalah kerana selagi mereka berada di bawah UiTM Cawangan Selangor, jadi kita terbuka lagi lah kan Prof untuk sehingga ke minggu ini kan. Sehingga Jumaat. Sehingga Jumaat. Macam mana untuk sertai dan juga untuk bentangkan research paper tersebut? Boleh ke? Ataupun ada laman web yang perlu dilawati, dihubungi? Memang kita ada sediakan laman web untuk bagi katalah pempamer yang berminat. Selalunya kita selain daripada jemputan secara terus kepada fakulti, kemudian kepada pusat-pusat dan secara individu, yang ini kita suka dari segi keterlibatan secara aktif di kalangan para penyelidik, kami mengalu-alukan. Silalah layari ke laman sesawang BPI@UCS dan juga laman sesawang Carnival @UCS supaya kita boleh lagi melibatkan diri kita. Dan apa yang penting ialah Cik Rizwan, apabila kajian itu yang kita kata di peringkat research, sebenarnya kita berkongsi dari segi return of value kepada komuniti dan golongan sasar yang berminat. Mungkin tidak semua terlibat di dalam penyelidikan, kita maklum, tetapi kita secara sinergi berkongsi ilmu yang kita panggil sebagai intellectual capital. Betul. So this is the right momentum, right time untuk tetamu-tetamu kita, jiran kita hadir membawa golongan sasaran kita adalah pelajar sekolah. Supaya mereka melihat ada pelbagai ilmu yang mereka akan sasarkan untuk masa hadapan mereka. Untuk ajar mereka dunia ini luas yang perlu diteroka. Mungkin sedikit kata-kata akhir kita mulakan dengan Doktor. Silakan. Sebelum tu kita tambah juga sikit lagi berkenaan aktiviti-aktiviti pada hari tersebut yang ke arah penyelidik tadi. Kita ada khas untuk penyelidik adalah forum, which is forum tu kita bawa mantan Presiden Akademi Sains Malaysia iaitu Datuk Profesor Emerita Datuk
Datuk Dr. Asma Ismail yang akan memberi menjadi panel jemputan pada hari tersebut. Dan seterusnya kita ada juga industry talk daripada agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan, contohnya Pernas, Talent Corp kepada Plaza yang akan bergraduat. Kita ada Live a Nest dan juga Bioekonomi Malaysia yang akan memberi pitching kepada penyidik-penyidik pada hari tersebut macam mana produk-produk inovasi yang kita pamerkan tadi untuk dibawa kepada platform pengkomersialan dan seterusnya boleh dijadikan dikembalikan semula pada ekonomi yang boleh memberi impak pada masyarakat dan negara. Artinya menterjemahkan tema Carnival ini iaitu inovasi memperkasa ekonomi. Elemen ekonomi itu yang kita mahukan. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Asma Awal, pengerusi program, dan juga Timbalan Rektor Pendidikan dan Inovasi UiTM Cawangan Selangor. Terima kasih juga kepada Dr. Siti Azmah Jusoh, pengarah program yang juga merupakan koordinator pengurusan inovasi, pengkomersialan dan perundingan UiTM Cawangan Selangor. Terima kasih kepada kedua-duanya. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.